Salam sejahtera kepada Cikgu Farah dan juga kawan-kawan sekalian. Cikgu, saya nak tanya, boleh Cikgu ceritakan tentang latar belakang Cikgu kepada kami semua? Latar belakang saya bukan seorang pemegang ijazah pendidikan macam kamu orang lah kan. Sebenarnya saya adalah ijazah sarjana muda kejuruteraan awam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Saya tukar bidang, saya pergi bidang pendidikan, saya jadi guru ganti, saya jadi guru sementara macam itulah. Sampailah saya didapat offer untuk buat diploma pendidikan 2 tahun dekat UPSI. 2014 saya mula posting lah. Tapi saya posting mula di SMK St. Agustin Betong, Sarawak selama 9 tahun. Ni barulah saya transfer balik ke kampung balik lah di SMK Sungai Manis. Since saya posting tu memang saya mengajar sains pertanian sebelum silibus baru sekarang pertanian kan dan subjek-subjek yang lain lah. Okay, terima kasih Cikgu. Cikgu, boleh kongsikan apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru? Cita-cita saya sebenarnya memang saya nak jadi guru tau. Kan masa sekolah-sekolah kalau cikgu tanya kan, apa cita-cita awak? Saya memang cakap saya nak jadi cikgu. Saya ni suka bidang pendidikan. Cuma saya tak tahu kenapa saya sambung degree tu dalam bidang engineering. Tapi itulah rezeki saya dalam bidang kejuruteraan tu mungkin tak lama. Jadi lepas tu saya pergilah ke bidang pendidikan yang memang saya suka tu. Okay, terima kasih Cikgu. Soalan saya kepada cikgu ialah apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya, cikgu? Okay. Mula memang kena minat. Memang kita ada rasa nak mengajar, nak mendidik. Okay. Lepas tu kena ikhlas lah. Jadi kita kena ikhlas. Bila kita mengajar, bila kita nak berkongsi ilmu tu kita kena ikhlas. Terima kasih Cikgu. Soalan saya untuk cikgu adalah apakah ciri kepribadian ataupun sifat yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Macam saya kata tadi, mula-mula kita mesti minat dulu. Sebab bila kita minat, kita akan macam nak memberi. Dia tak boleh macam kena paksa. Sebab kita ni nak bekerja dengan orang. Kita nak banyak deal dengan orang kan. Jadi kita kena minat, kita kena ambil tahu kerjaya kita ni macam mana. Kalau kita tak minat, kita takkan rasa kita nak buat tu. Kita akan rasa macam lantaklah aku ajar je. Aku ajar sains pertanian je. Jadi kita kena ikhlas. Ikhlas tu tak kisahlah. Ikhlas dari segi masa kita, dari segi duit kita, dari segi tenaga kita. Semualah. Semua kita kena ikhlas. Lepas tu kita kena ada semangat lah. Determination, enthusiasm, kita punya rasa kita nak buat sesuatu tu. Kita jangan buat macam sekadar melepaskan batuk di tangga. Terima kasih Cikgu. Soalan daripada saya, Cikgu. Apakah ciri atau sifat yang Cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Cikgu ni dia kena, pada cikgu lah, dia kena sentiasa menambah ilmu. Bukan ilmu yang konten yang kita nak ajar tu je. Ilmu-ilmu yang lain jugalah. Ilmu contoh dari segi penggunaan gadget ke apa, maksudnya sekarang zaman digital kan, kita tak boleh depends pada apa yang kita ada je, apa yang setakat yang kita tahu itu je kita tahu. Tak, macam saya pun, saya mengajar pertanian ni pun banyak benda kan, tambah-tambah bila ada kerja khusus ni, contoh nak menternak puyuh, jadi nak tak nak cikgu pun kenalah pergi belajar dulu. Kena tahu dulu puyuh ni macam mana sifat dia ke, nak bagi makan dia macam mana, reban dia nak besar mana. Jadi taklah kita kena belajar dulu sebelum kita tunjuk ajar kat murid. Terima kasih Cikgu. Saya nak tanya soalan, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Yang tidak patut ada ni, mungkin yang cikgu boleh cakap terlalu berkira. Macam berkira antara dia dengan student, dia dengan rakan sekerja, dengan sekolah kan. Berkira tu maksudnya berkira dari segi tenaga, dari segi masa, kewangan ke. Lepas tu dengan murid pun kita ada batas kita lah.
Biar kita ada batas. Jangan terlalu sangat bermesra dengan murid sampai murid tak anggap kita macam cikgu. Tu pun tak bagus juga sebenarnya. Kita kena jaga kita punya professionalism. Terima kasih Cikgu. Soalan terakhir dari saya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang ini cikgu? Pertama kan, bila awak mula posting, jangan sombong. Masuk on the first day tu kalau boleh beramah mesra dengan cikgu-cikgu kat situ, pentadbir, semua orang bekerja dekat office, even cleaner, guards. Biar kita kenal semua orang. Orang tu tak kenal kita tak apalah, biar kita kenal. Pembantu makmal contohnya kan. Sebab mereka semua tu nanti akan tolong kita. Jadi kita kena berkenalan dengan diorang, beringan mulut. Satu perangai lah cikgu tengok ada guru-guru yang baru posting ni ataupun yang praktikal. Even masa praktikal pun ada. Dia tak nak tanya, dia senyap je. Jangan macam tu tau. Tak bagus. Untuk awak pun tak bagus. Maksudnya nanti awak tak dapat ilmu, awak tak dapat apa-apa. Faham Cikgu, kami akan ikut nasihat Cikgu. Pertanyaan daripada saya, apakah nasihat yang boleh diberikan oleh cikgu kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Cikgu yang baru ni nak jadi insan guru profesional ni kena sentiasa tambah ilmu. Itu dengan pelajar, dengan pentadbir pun sama. Macam mana nak jadi profesional dengan pentadbir? Apa pekerjaan yang pentadbir ataupun apa program sekolah nak buat, kita kena tahu macam mana nak buat ni, macam mana nak guna apa, nak guna apps apa contohnya, macam mana cara nak menyelesaikan dengan cepat. Jadi kena tambah ilmu yang tu, kena banyak bertanya, tak boleh senyap je. Terima kasih Cikgu. Soalan saya Cikgu, apakah cabaran Cikgu untuk menarik minat murid bagi mempelajari subjek sains pertanian? Itu kat saya. Macam mana nak menarik minat? Okey. Pelajar ni dia ikut sekolah tau. Sebenarnya pertanian ni dia bawa subjek STEM. Tahu STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kan? Cabaran dia pelajar. Kalau sebut pertanian kan, kalau budak-budak awak rasa pertanian, dia orang kata bayang apa? Panas. Panas. Pegang cangkul, betul tak? Tu tak tengok lagi kena ternak puyuh, ternak ayam. Kan? Kena tarik minat diorang tu susah sikit lah kalau yang tak minat. Tapi so far saya pergi dua sekolah yang saya ajar ni, so far diorang berminat. Jadi macam mana nak tarik minat tu, kita kena beritahu lah, kena macam cakap apa peluang, apa kelebihan belajar. Kelas awak ni, kelas pertanian ni, sebenarnya mereka ni sama je taraf macam kelas pelajar pure science tau. Sebab silibus yang ada dalam pertanian tu, apa yang pelajar pure science belajar, mereka pun ada belajar. Jadi cabaran dia kena tarik minat diorang tu dengan menerangkan apa kelebihan diorang ni. Okay, itu je. Okay Cikgu, soalan terakhir daripada saya secara kesimpulannya, apa kata-kata terakhir Cikgu kepada kami sebagai bakal insan guru profesional ni? Pertama, kita kena ada minat. Minat kita nak mendidik. Kita bukan mengajar je tau, kita ni mendidik. Kita bukan mengajar tu maksudnya kita bukan ajar konten je. Semua benda kita belajar kita jadi orang, modal insan. Lepas tu macam cikgu cakap tadi, ikhlaslah kita bekerja. Kalau kita mula-mula rasa terpaksa, tapi bila kita dah buat, insyaAllah kita akan rasa minat dan ikhlas. Lepas tu kena bersedialah mental, fizikal. Mental. Lepas tu baru fizikal. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru jemputan dan rakan-rakan sekalian. Boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu? Cikgu rasa cikgu ni minat untuk menjadi seorang pendidik kerana untuk mendidik Malaysia supaya lebih maju dan ingin merubah nasib keluarga cikgu. Itu saja. Terima kasih cikgu. Cikgu, bagi saya ingin tanyakan,
Boleh cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Sebenarnya bila dulu cikgu terlalu minat sangat bila tengok cikgu berada di hadapan, kita rasa entahlah kalau saya berada di depan tu macam mana. Daripada situlah cikgu belajar bersungguh-sungguh terutama untuk merubah nasib keluarga kita. Dan satu lagi ialah untuk merubah nasib anak-anak bangsa kita. Terima kasih cikgu. Soalan daripada saya ialah apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Guru yang berjaya ialah guru yang bekerja mendidik dengan cara yang betul. Bukan sahaja mendidik dengan secara sambil lewa. Dan juga ciri-ciri seorang guru yang baik ialah dia lebih kena banyak membaca, lebih banyak mengetahui situasi semasa. Bagi contoh, kata anak murid kita yang susah, kita bantu, kita pergi ke rumah dia. Ciri-ciri guru yang lebih penyayang. Lebih mengetahui, penyayang. Begitulah Nisa. Okay. Baik cikgu, terima kasih jawapan dari cikgu. Soalan dari saya cikgu, yang soalan yang nombor 4 adalah apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Okey. Harapan cikgu sebelum kita menjadi seorang guru, kita kena ada ciri-ciri. Penyayang, mengambil tahu, guru yang lemah lembut, guru yang prihatin terhadap murid-murid. Jangan kita rasa mudah jemu dengan apa yang akan dilakukan oleh murid kita. Ciri yang tegas pun kena ada. Tegas. Maknanya kita boleh kawal murid kita nanti. Okay, terima kasih cikgu. Soalan saya dan saya daripada cikgu, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Sebenarnya bagi seorang guru yang unggul mesti mempunyai sifat yang rajin, sifat yang inovatif, kreatif. Nah, itu adalah sifat yang perlu ada bagi seorang guru yang unggul. Mengetahui tentang hal-hal semasa dan peribadi juga yang patut dicontohi. Contoh, perangai seorang guru mestilah yang patut ditiru atau dikongsi oleh murid-murid. Contoh cara berpakaian, cara bercakap, itu mesti ada pada seorang pendidik yang unggul. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Cikgu, saya nak tanya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Ciri yang tak patut ada pada seorang guru dah. Okey, yang tak patut ada pada seorang guru ialah ambil sikap sambil lewa. Memang tak patut. Kita tidak mengambil berat tentang murid-murid kita. Kita tidak menyelami kehidupan dia. Kalau boleh kita kena menyelami kehidupan dia, kehidupan murid tu. Tu ciri yang. Jadi kalau kita guru yang garang, tak boleh menyayangi murid. Tu kita panggil sikap yang tak patutlah ada. Kena penyayang. Lepas tu kita kena jangan tidak menepati masa. Ciri itu adalah yang paling penting cikgu rasa. Kita kena menepati masa. Sebab kita akan masuk ke kelas, keluar kelas, mengikut masa. Sentiasa tengok jam. Jangan pula kita sambil lewa sahaja tentang masa. Okey, lagi kita kena sikap yang tak sepatut ada. Kita tidak mengikuti perkara-perkara yang terbaru tentang pendidikan. Seorang guru kena selalu up to date. Okey. Terima kasih cikgu kerana menjawab soalan saya. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Cikgu harap guru-guru yang akan datang lebih bagus, lebih baik daripada guru-guru lama seperti cikgu ni. Lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu yang akan diterapkan kepada anak-anak murid. Dan kita sebagai guru baru mesti lebih banyak menerapkan kepribadian yang baik kepada murid-murid.
Sebab sekarang ini kita tengok dengan keadaan dunia yang serba mencabar, murid-murid bermacam-macam perangai, bermacam-macam ragam. Jadi sebagai guru baru mesti kena tahu apa masalah, macam mana nak menyelesaikan masalah untuk anak-anak murid kita supaya mereka lebih bukan saja maju dalam pelajaran tetapi maju dalam kehidupan, menjadi insan yang terdidik dan insan yang bagus. Terima kasih banyak Cikgu. Soalan saya pula, Cikgu. Okey. Apakah nasihat yang Cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Untuk menjadi insan guru yang profesional, Cikgu harap guru-guru baru lebih kuat kepribadiannya dalam kita mengharungi dunia yang serba mencabar ini. Dan menjadi seorang pendidik bermakna kita nak jadikan murid-murid kita ni sebagai murid yang boleh mengharungi keadaan dunia yang serba mencabar sekarang ini. Aku harap guru-guru baru ni bakal mengganti guru-guru lama dan menjadi guru yang dapat mendidik anak bangsa dalam negara Malaysia menjadi lebih maju dan berjaya. Terima kasih Cikgu. Apakah strategi mengajar yang terbaik dan berkesan yang boleh cikgu kongsikan kepada kami? Sekarang ini dia panggil MOBIN. MOBIN ni modul bimbingan. Dia membimbing sambil bermain. Dan kita hendaklah sentiasa ada perkara-perkara yang baru untuk dibawa masuk ke dalam kelas supaya murid tidak jemu. Murid suka ada perkara baru. Dan sambil itu dia dapat bermain dan dia juga dapat ilmu daripada bermain tu. Okey. Terima kasih Cikgu. Akhir sekali, ada kata-kata akhir daripada cikgu kepada kami, bakal pendidik anak bangsa. Okey, kata-kata terakhir dari cikgu yang lama ini, cikgu harap menjadi guru yang berjaya mendidik anak-anak bangsa ke dunia antarabangsa. Terima kasih cikgu. Refleksikan diri yang diperolehi daripada sesi wawancara kedua-dua guru tersebut ialah nilai kesabaran yang tinggi amatlah penting dalam setiap pekerjaan, terutama sekali dalam dunia pendidikan. Hal ini kerana mendidik seorang murid atau pelajar itu memerlukan sifat atau nilai sabar yang tinggi demi mencapai hasrat yang dihasratkan oleh semua pihak. Refleksi yang saya dapati daripada wawancara kedua-dua guru ialah kita haruslah mempunyai minat yang tinggi sebelum masuk ke dalam bidang perguruan agar kita boleh melahirkan anak-anak bangsa yang cemerlang. Apa yang dapat saya refleksikan setelah mewawancara kedua-dua cikgu tersebut ialah seorang guru yang baik harus mementingkan sifat prihatin terhadap setiap gerak-geri dan isu yang pelajar hadapi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seorang guru harus meyakinkan pelajar bahawa isu tersebut dapat akan diselesaikan dan mencari masalah ataupun jalan penyelesaian untuk masalah tersebut bagi pelajar dapat fokus kepada pelajaran di dalam kelas. Refleksi yang saya dapati daripada dua video wawancara tersebut ialah kita perlulah melakukan perkara yakni pekerjaan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan daripada orang lain. Apa yang saya perolehi daripada wawancara tersebut ialah kita sebagai bakal insan guru profesional seharusnya mempunyai keterampilan yang menarik dan tidak sombong dalam mendidik pelajar. Rajin bertanya dan selalu menimba pengetahuan agar tidak berasa selesa dengan pengetahuan sedia ada.